أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang adalah kainnya kena najis. Kena dah deh. Dan sukar ia menghilangkan rasanya, dan tiada ada sertanya kain yang lain. Maka adakah wajib dikeraknya akan tempat kena najis itu kerana dibuat sembahyang, atau tiada wajib ia kerak sembahyang bertelanjang? Apa hukumnya? Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Ya, su'ila radhiyallahu anhu, insyaallah itulah tak lain tak bukan Syekh Ramli, daripada soal yakni tentang seorang adalah kainnya kena najis dan sukar ia menghilangkan rasanya. Dia kalau rasa ni dia lebih kuat daripada warna dan juga kecapan warna dan juga bau. Tu. Jadi kalau hok dua tu dia kena gabung yang dua tu. Dia jadi baru power ni. Hok rasa ni tu. Dia sosok dia tu dah jadi kuat dah. Mana sifat najis ataupun sifat air, kecapan ataupun rasa tu lah hok paling tahakkuk dari segi sifat kepada air ataupun kepada najis. Jadi kain dia kena najis, lepas tu sukar payah nak menghilangkan rasanya, dan tiada ada sertanya kain yang lain. Kain lain tak ada. Orang zaman dulu lah gitulah punya kaak segala-galanya kitab pun kaak dulu. Hok mengaji tu maknanya ada seorang dua ada kitab kat pak duk tupai begitu. Budak learning habis khatam kitab jawilah khususnya. Kerana budak-budak baru sudah tu dia sumbat lubang-lubang dinding. Kalau di masjid Balasah Tengah tu. Kalau ni dia ada ke bunga bata bunga tu ke. Mana sudah khatam kitab tu bukan kata dia buat balik. Maknanya dia kata selesai sudah mengaji begitulah. Itu hok pok nok lah. Tu setengah tu. Tok guru kata pondok tu mana pok nok. Anaknya tidak nok lah mana. Jadi kederak pok nok. Tu dia jadilah gitulah. Jadi dia jamil dulu memanglah kaab lah kemakan kaab, pakai kaab. Jamil kita budak dulu pakai kain pelekat je. Tidak memang sebuah buat ni enggak seluar seluar tu mana setahun tu berapa pasal kita pakai kain pelekat ni cawak main enggak cawak kotak gitu tak ada nak kata tak ada jadi kalau orang hok dulu lagi pada kita tu kokoh lagilah
Dia sabit itulah orang patah kok patah tu dia pakai kain sarung ni, orang kata kain sarung perempuan kerana bergilir ni. Tapi dia kain sarung tino sedap kita pakai ni. Dia lembut ni. Jadi tak ada kain dah. Tak ada dah kain lain untuk dia nak buat semaya mereka kain tu ni. Tak ada lolo ni, dan ada kena najis, dan najis tu ni kesan dia, makna rasa dia tu nak hilangkan tu payah. Tak cekak orang pun berbuh sabung tak jadi hilang juga. Jadi persoalan dia, maka adakah wajib dikeraknya? Ialah kalau zaman kita sekarang ni, kalau kita melihat kepada situasi yang ada pada zaman kita, mana kalau kita kerak kain pun dia tak ada jadilah mana, tak ada lah rugi sangat. Sebab kita lah ni kalau tidak pun dia mau pakai semata juga wak kena dah. Sebab apa wak kena? Kerana beli hok lain. Tapi kalau kita bayar ke zaman dulu dengan keadaan orang tu payah segala-gala. Dia sudut orang panggil harta apa semua tu benda-benda payah. Lah ni sibuk ada. Pergi Mr. DIY, pergi Mr. Dollar, Eko pelah ada sibuk perkara. Zaman kita sekolah dulu budak-budak dia nak tiru Michael Jackson, pakai apa nama ni sarung tangan tu, ambil sarung tangan ayah buat muka padi. Sebab zaman dulu tak ada. Tahun 80 tu tak ada bagi kedai-kedai, makna kedai-kedai alat ni lah. Tu. Jadi nak ayat itu gambaran kata mak pun tak okey lah tak ada kain tu. Itu nak ayat taswir keadaan masa zaman tu, zaman dulu memang payah segala. Tu. Jadi ialah tak ada kira lah makna bagaimana orang panggilkan nak ayat dari segi hukum. Kalau inilah keadaannya, maknanya tidak ada dah kain yang lain. Jadi soal adakah wajib kerak akan tempat kena najis tu kerana dibuat semaya. Ialah kerak tempat najis tu jadi masih lagi menutup aurat. Tapi jadi guna kepada kain tak ni rosak dah. Namun dia kita sengaja merosakkan harta tak boleh. Saja-saja ini pun ada masalah. Ni ada masalah ni. Mana kerak tu? Tapi tengok lepas ni jawab pada dia. Atau tiada wajib iyo. Moga dia sana. Atau tiada wajib iyo kerak. Sekat tu. Lepas tu tak wajib kerak tu lagu mana ni? Tak boleh baca direct gitu langsung. Sembahyang bertelanja. Tak wajib kerak. Lepas tu dia semaya secara bertelanja. Apa hukumnya? Jadi itulah maknanya kita ni memang dah soalnya dia tu dia tafsir habis dah. Dia tafsir habis ni. Jadi mudahlah bagi orang nak berjawabnya. Jawapannya tak perlu tafsir lah, pakai jawab lalu ni. Sebab soalan tu dia dah tafsir dah. Tu. Maka dijawabnya tengok jawapan dia tu reka. Dia panggil soalan pada jawapan ni. Apa tak perlu tafsir gitulah kita ni kalau orang menanya tu nyok tafsir kena pakai jawab. Dia macam boleh pilih A, B, C. Kita jawablah C ke B ke. Tak payahlah kita tafsir lagi. Tu. Tapi orang yang tanya tu dia tak boleh nak melebih-lebih lah. Dia takut orang yang kena tanya dia serah hati juga. Macam nak mengajar pula dah. Tu dia kita kena tahulah keadaan. Maka dijawabnya hendak ia sembahyang bertelanjan, jangan dikeraknya. Kerana kerak tu membawa kepada membazirkan harta ataupun merosakkan harta. Maka dia semaya nak ayat kata hendak boleh dia semaya bertelanja. Bukan kata wajib dak Tidak, walaupun sini guna hendak tu bukan makna wajib. Mana harus dia semaya bertelanja. Dan tidak dikerak, jangan dikeraknya. Itu dengan melihat kepada kalau orang panggil kalau situasi zaman kita sekarang boleh jadi kerana bagi kita sekarang itu mewahlah dengan segala pakaian dan segala harta benda. Jadi maknanya lebih orang panggil maknanya lebih cermaknya maksudnya kita tu makna tak mana kain tu banyak lain tak payah kerak juga Tapi zaman kita sekarang itu maknanya pakaian tu banyak. Jadi cadangan kita zaman sekarang ni kita nak ibadat, kita ni orang Islam. Orang Islam menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja dia panggil isti'adadi untuk menjadi muslim. Itu kita kena adalah persiapan dia ni. Macam kita nak berjalan jauh. Nak berjalan jauh kita kena andaikan bahawasanya kenderaan kita rosak di tengah-tengah hutan. Tengah hutan tu maksudnya jalan maknanya ladang kelapa sawit ataupun tak ada Jadi bagaimana kita nak semaya?
Tak ada air ke, tak ada air makna kita bawa lah debu tayamum tu. Sekarang kemudahannya ni benda tu ada dijual di kedai. Tanah yang telah disterilkan, dikeringkan ni. Jadi mudah macamlah naik kapal terbang mudah ya ni. Ni orang Indonesia tu dia tayamum di dia kapal terbang ni. Ada debu juga situ. Tu ni. Tu berdoa langsung nak panggil. Jadi begitulah juga ni. Kita andaikan bahasanya boleh jadi kita ni akan berhadapan dengan masalah. Kenderaan ke apa menyebabkan kita terhenti di tengah-tengah hutan ni. Dan waktu siang kalau waktu malam dia hingga sikit ni. Mana dari segi pedoman tu. Dari segi pedoman siang hari ni. Jadi alat dia nya zaman moden sekarang ni maksudnya mana kompas ni. Ataupun kalau kita kata telefon kita tu kalau ada internet tak apalah ni. Tu. Maknanya itulah maksudnya kita kena buat cadangan. Sebab kerja kita nak ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau sepatutnya kita tu boleh, mana yang kita tak dapat melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, wajib kau kerana taksir kita. Taksir ni kecuaian kita dah. Kerana tidak cakna, tidak ambil berat kita. Dalam arti kata kita nak jadi Islam kepada Allah Ta'ala. Orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Maksudnya zaman kita sekarang, anak-anak kait ke, ialah ni. Zaman kita sekarang ni zaman kemudahan banyak. Atas tiap-tiap orang tu guru jubah ni berapa lah 20 lah ni. Dengan sebab tu nak cari orang warung zaman sekarang hok sengotinya tak ada ni. Orang warung ni dia ambil hanya sekadar keperluan saja ni. Keperluan nak buat semaya, nak buat ibadat, $2 kita kata ni. Nak buat bergilir basuh. Pagat buat seh $2 juga tu pun banyak. Tiga pasal lah kita kata ni ataupun 4 pasal ni. 4 pasal tu 2 pasal untuk buat seh. 2 pasal untuk nak buat ibadat ni. Tu pun tak jumpa orang lah zaman kita sekarang ni. Tu. Jadi maknanya sebab zaman kita ni zaman mewah dengan benda-benda dengan bagai-bagai. Maka dengan taswir kepada zaman kita sekarang, maknanya hak serupa dia sebut ni maknanya payahlah nak berlaku. Nak kau tak ada kain langsung, ada selatu tak ada lolok ni. Malaikat ada dalam kes kita tu berjalan kau misalnya. Kita bawa sikit kan. Begitulah. Maka di sana kalau ada orang panggil perkara-perkara yang boleh menutupkan aurat, mana ini dalam keadaan hok dia sebut ni masalah ni dalam keadaan memang tidak ada dah apa-apa benda lagi ni untuk menutupkan aurat. Maka boleh dia tu semaya bertelanjang. Su'ila radhiyallahu an. Maka jika berlawanan atas orang yang sembahyang menutup aurahnya dengan tapak tangannya. Tu. Jadi dia nak guna tapak tangan ni untuk menutup aurat. Jadi paling tidak bila tak ada kain serabut tanah memang tutup. Tapi kalau tutup jadi kenalah ni. Tu. Dan menghantarkan tangannya makna di umum menutup aurat bahagian mana ni. Kerana kita tahu dah bahasanya maklum kalau qadrul aurati fi shalah itu dengan 2 tapak tangan ni tidak akan meliputi, tidak ihatah ni. Jadi boleh jadi makna kain dia ada kain tapi ada tempat-tempat yang mana terbuka ni berlubang. Jadi dia boleh guna tapak tangan untuk menutup tu, maknanya itu luah tapak tangan tu untuk tutup keseluruhan lubang tu. Jadi dia kena tutup samalah. Dia kena guna tangan, tak ada benda lain. Jadi berlawan ni dengan menghantarkan tangannya pada sujudnya. Sebab wajib syarat sah sujud ialah meletakkan 7 anggota. Sebab Nabi kata umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Mana diperintahkan aku supaya aku sujud di atas 7 tulang, makna 7 anggota. Mana dahi 2 tapak tangan ni. Tu. Jadi mana tapak tangan wajib kita letak di atas tempat kita sujud tu. Jadi kalau letak tangan di atas tempat sujud bermakna ada sebahagian makna ada aurat yang kesempurnaan tutup aurat tidak akan berlaku. Maksudnya kain tu maknanya berlubang. Jadi kena tutup dengan tapak tangan. Jadi di situ berlaku pertembungan. Maka mura'ah yang mana? Tu. Dari segi takdim nak mura'ah yang mana satu? Muqaddamnya hok mana? Maka dijawabnya radhiyallahu an, kata Syekh Bulqini didahulukan menutup auratnya. Jadi dia sujud tu itulah makna dahi dia tu begitu tertekan lah moga makna dia sujud dahi, kemudian lutut, kemudian butunul asabi'il qadam. Jadi maknanya tanpa tangan dia tu dia letak pada tempat sujud. Sebab dia nak tutup aurat ni. Jadi boleh kini kata tutup aurat.
Limadha, kerana apa? Kerana muwafaqah dua syaikhaini. Dua syaikhaini ni. Dua syekh ni. Dua syaikhaini itulah Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Kerana sepakat muwafaqah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i atas menutup aurat saat ni. Itu muwafaqah. Dia menghantar dua tangannya itu bersalah-salahan pada keduanya, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Situ. Jadi kemahnya, orang panggil kemahnya tuntut menutup aurat tu lebih kuat ni. Sebab hak tu muwafaqah dua syekh ni. Manakala meletakkan tapak tangan pada tu tidak muwafaqah. Keadaan begini. Dia menyalahi syekhuna, menyalahilah oleh syekhuna. Dalam mukadimah kita dalam dia tak ada ayat harah rumus ni. Cuma boleh agak-agak lah ni Mirra atau mana boleh jadi Mawardi begitulah. Syekhuna, maka katanya jadi pandangan yang lain daripada didahulukan pada sujud. Biar tak tutup aurat penuh pun mana didahulukan sujud sebab syarat sujud tu, syarat sah sujud. Bila tak cukup syarat sah sujud, mana terhenti nak jadi sah sujud tu, di atas tu antaranya. Kerana bahawasanya pada ketika itu ia orang lemah pada syarak daripada menutup ia lemah daripada nak menutup aurat. Jadi maknanya kita pihak sini tutup dengan dua tangan bukan semua tu. Maksudnya ada kain berlubang lah maksudnya. Bila dia tak ada alat-alat lain untuk nak menutup, jadi nama dia lemah daripada menutup aurat. Jadi bila lemah daripada menutup aurat, maka diuzurkan, dimaafkan. Kerana menyuruh syarak menghantarkan tangannya pada sujud atas bumi. Tu. Kata Zayyadi kata tu maksudnya ni pandangan yang muqabalah lah, bercanggah dengan hak sani, keterbalikan daripada. Kata Allamah, ni pandangan yang ketiga. Kata Allamah Ibn Hajar, yakni Al-Haytami dan Khatib Syarbini, harus baginya, bagi seorang saat ni memilih, mana mukhayyar. Jadi dalam situasi yang begini diberi pilih baginya. Supaya dengan masalah orang syok air maning ko air mazi tu diberi pilih. Kalau dia nak kata dia nak pilih air maning, dia mandi. Kalau dia kata air mazi, tu diberi pilihan. Ni pandangan Syekh Ibn Hajar, dia kata diberi pilih baginya, bagi seorang saat ni apa sekahandaknya. Jadi kalau dia nak tutup aurat, tutup aurat lah. Maka tidak boleh meletakkan tapak tangan. Itu pertembungan yang mana tak boleh nak buat kedua-duanya. Tu. Ditutup auratnya atau ia hantar tangannya pada bumi, pada sujud. Itu Barmawi mana Bujairimi. Qala musannif rahimahullah taala, maka dijawabnya. Hak ni az-zahirnya bukan jawabnya hak zahirnya suila radhiyallahu anhu ni. Bukan jawab ni, tanya ni. La sawab lah itulah Maka dijawabnya jikalau beredaran tanya tu rupa tanya, bukan rupa jawab ni. Lepas pada tu pun kita tengok maka dijawabnya. Tu. Pada mana hak ni bukan maka dijawab lah. Ni mana dijawabnya lah. Itu suila radhiyallahu an. Ditanya akan radhiyallahu an jikalau beredaran antara molotarkan kainnya yang kena najis. Lepa, tohuk kain dia kena najis. Tohuk selalu bila kena najis. Umpamanya jatuh tak cicak kau ni. Yang basuh. Najis yang basuh. Najis basuh kena pada kain. Bila najis dah basuh kena pada kain, maka jiri najis tu dia melekatlah pada kain. Sebab dia basuh. Jadi lepa tu di mana? Di dalam masjid. Lepa najis dalam masjid tu tak boleh, haram. Sengaja dia panggil melomorkan masjid dengan najis. Tu. Sebab itulah makna kita bangkai tu jangan kita letak dalam masjid, tahu keluar lah. Macam semua tahu keluar tu. Jadi antara kalau dia tak buat selalu lepas dalam masjid, mana dia tu orang panggil berhubung dengan najis ataupun menanggung najis. Kalau dia lepaskan itu maknanya dia melomorkan masjid dengan najis. Tu. Ini pun dia panggil pertembungan juga dan antara batal semayanya jika mana basah dan antara batal sembahyangnya tu
Masuk batal semaya dia tu maksudnya kerana dia tidak tahu. Tidak tahu selalu ni kain hok kena najis basah saat ni. Seperti masalah seperti kedatangan najis pada kainnya. Kedatangan najis itu makna kena jatuh tahi cicuk yang basah misalnya yang dipakainya. Tu. Jadi kalau kain macam kita kata kain pakai izar tu apa payahlah. Kalau macam redak tu tak apa ni. Pakai tahu selalu. Ataupun serba kau ni. Jika dipegangnya batal sembahyangnya. Kain saat ni tu. Bukan pegang najis, pegang kain tu lah. Tapi kain tu dah menanggung najis. Dan jika dijatuhkan jadi najis masjid. Nama dia melumurkan masjid dengan najis. Tu. Jadi apakah yang kita kerjakan tak kalau itu? Macam mana kita nak buat? Maka dijawabnya radhiyallahu an yang mutajihnya. Maksudnya pandangan yang ada jalannya dipeliharakan bagi sah semayanya. Lagu mana? Dilotarkan dia kain yang kena najis basah saat ni tu di dalam masjid. Tu. Kita jaga nak jadi sah semaya. Dah bila jatuh orang panggil najis tu pada kain kita pakai buai selalu pakai buai selalu tu dah dalam masjid mungkin kita dalam masjid nak tahu kok luar kok mana tu. Kemudian dihilangkan najisnya daripada masjid dengan bersegera, yakni lepas daripada semaya tu. Lepas semaya tu kena selalu jangan dulu kau dulu isap rokok sebatai dulu kau anjur masjid. Anjung masjid tu hukum masjid lagi dia buatlah anjung masjid buat anjung masjid rupa-rupanya untuk buah untuk isap rokok tu dia panggil rohbah ataupun harim. Hukum harim itu ialah hukum ma huwa harimullah tu. Hukum bagi barang dia tu jadi harim bagi barang tu. Jadi atau kita panggil sekarang bersegera kerana jadi bila sudah semaya tu kena buat selalu lah. Jadi saat ni tu dimaafkan kerana duduk semaya. Nak uruskan benda tu tak boleh duduk semaya kerana kita himpunkan antara sah semayanya dan disucikan masjid, maka dimaafkan lotarnya di dalam masjid sementara bukan pakai lotar situ kapah bila tidur dan dimaafkan kemudian sedikit membasuh itu hingga selesai ia semaya. Dimaafkan makna selama masuk semaya tu. Jadi kalau kita sudah semaya kita tak ada apa-apa benda orang panggil kecemasan ke apa tak boleh. Haram lah hukum dia. Sebab nama dia kita tu melumurkan masjid tu dengan najis. Dah saat ni semaya tak apa mungkin semaya. Ni sudah semaya dah. Segerakan uruskan benda tu dulu. Dan kadang-kadang tak kena masjid pun maknanya tempat kena najis tak kena latar, tak kena dinding. Sebab ni tengoklah cek dan telah muwafaqah min ra lagi jika ada najis itu kering. Jadi kalau najis tu kering lagu tu itu muwafaqah jadi maknanya muwafaqat tu ittifaqnya kalau najis tu kering. Tu. Jadi kalau najis tu basah tu tak ada muwafaqat. Tentu begitu Ustaz ni. Maksudnya muraahkan akan sah semaya Ustaz ni. Dan menegahkan dia jika ada najis itu basuh, menegahkan dia lotar kain yang kena najis itu dalam masjid. Tu. Intaha Ibn Qasim ala Tuffah. Mana syarah di atas Tuffah. Su'ila radhiyallahu an daripada seorang yakin kena najis tempat sembahyang. Mana tentang seorang yang dianya yakin kena najis tempat semaya dia. Kemudian gaib dia tu gaib. Dia pergi tempat maknanya tempat dia semaya tu kena najis Lepas pada tu dia tu tak ada uruskan selalu, tidak kata cara kena bersihkan tempat tu dia pergi bergerak dulu satu masa, qadar satu masa tertentu dah. Sejam ke 2 jam ke sepagi ke ikutlah. Maka ia ihtimal akan sudah suci ia pada tempat itu. Bila dia balik tu dia andaikan bahasanya ada tu orang basuh tu. Dia buat andai lagi tu. Tu. Dan disembahyang padanya dia najis. Tak kira dia tak bangun, tak kira dia tidaklah. Maksudnya najis tu kadang-kadang dia jadi hukmi. Ni najis hukmi. Najis hukmi pun dia tetap najis. Tu.
Dan disemaya kepadanya pada tempat yang kena najis ni. Yakin tu apa dia yakin? Sebab dia tengok. Tu makna yakin. Sebab tengok sebab dia tengok kucing mana mana kucing kecing kok tu dia yakin tu sebab dia tengok tu. Jadi adakah sembahyangnya dengan ihtimal bahawasanya tempat tu suci. Suci tu tentu tak jadi suci dengan sendiri, maksudnya ada dah orang lagi cara. Gitulah andai tu maksudnya bermudah-mudah lah daripada pihak dia. Dia rai pergi kedai mana ni pagi, kelik petang dah ni. Dia kata ada dah ni orang basuh ni berkali-kali. Begitulah andaian dia ni. Pasti bakal semaya lah. Tentang kedatangan haji tu dia yakin tentang sucinya daripada haji dia tak yakin. Itu hanya agak-agak dia lah andaian dia. Atau tiada makna tiada semaya dia. Satu soalan. Dan adakah apabila mengena tikar pada mihrab tempat imam duduk pada semaya tu najis pada mihrab, apabila mengena tikar pada mihrab tu najis, tempat tu imam duduk kena najis tikar. Dulu tikar belaka ni, kemudian ia sujud pada tikar yang kena najis tu, padahal tiada tahqiq atas najis itu. Yalah dia sujud tu atas tikar tikar tu kena najis, tapi yang dia tepat dia mengena ke segala anggota sujud tu, baik dahi kau tangan tu, tidak tahqiq kata dia sujud tu atas najis tu. Tak tahu najis mana, tidak tahqiq kata sujud tu atas najis. Tu. Jadi yang keduanya, soalan yang kedua, adakah sah? Ada dua soalan ni. Adakah sah sembahyangnya itu atau tiada sah? Jadi maknanya kena najis tikar tempat tu mana. Jadi dia pun mana sujud padahal dia tidak tahqiq, dia sujud tu atas tempat yang kena najis. Maka dijawabnya radhiyallahu an, adapun pada masalah yang pertama. Masalah yang pertama dia yakin tempat semaya tu kena najis, kemudian dia gaib, dia balik semula, maka dia andaikan tempat tu suci dah. Maka yang terlebih hampir padanya ila sawab, itu maksudnya. Yang terlebih hampir kepada ini makna tidak jazam jawapan ini tidak jazam. Tidak dijazamkan. Jadi dengan kata yang terlebih hampir padanya ketiadaan sah sembahyangnya. Sebab andaian dia tu makna rapuh dia panggil bahasanya tempat mana dah benda tu yakin dah kena najis. Pada tempat itu kerana syarat sah sembahyang itu suci tepatnya dengan yakin atau dengan zon. Andaian saat ini tu bukan zon. Zon itu juga mestilah ada dia panggil kelu-kelu dia alamat-alamat dia tempat nak berpegang zon tu dia kena ada tempat nak berpegang. Dalil-dalil ni ialah tempat kita berpegang, tempat berpegang bagi fikrah kita Jadi zon ni pun dia ada tempat dia bukan perasa kita, bukan kita perasa begitu kan kita nak buat mudah kita. Walaupun agama ni mudah, maksudnya ada toleransi dalam arti kata maksud kita kena buat mengikut kaedah dia. Bukan maksudnya mudah ni ramai orang-orang awam Papa moga demo tu orang-orang cerdik lah kita kata orang educated. Jadi payah juga bila bertembung dengan masalah susah sikit agama ni kata agama ni mudah ke dia kata Yalah mudah tu maksudnya bukanlah kerana kita bekwah hari Jumaat ni ada jam dulu kan bekwah hari Jumaat mana dia tak pergi sembahyang Jumaat lah kerana dia tu tuai hijau ke tu tahu ada mudah jadi mudah tu pakai tak pergi bukan mudah tu dalam arti kata orang panggil syariat memberi kemudahan kepada kita dalam melaksanakan amal itu. Seperti ditakfifkan, makna dikosarkan, maksudnya dipendekkan atau ditabdilkan kepada bentuk yang lebih mudah tu. Jadi maknanya itu maksud mana inna yusrun, agama sesungguhnya agama tu mudah. Dia mudah macam dia lah ni mudah periksa SPM Jadi kita tanya bila dia balik daripada periksa ke mana mudah ke payah Jadi orang tak pergi periksa tu adakah isu mudah ke payah? Tak ada lah. Susah mudah ke payah tu bila kita buat. Ni dia mudah dia tu pakai tak buat langsung.
Tak semaya, itulah mudahnya. Kalau begitu periksa, tak payah pergi periksa. Tu dah mudahnya. Lagu mana? Tak pergi dah payah kat dia mudah. Jangan duk mayuh sangat, buat mudah-mudah je. Lagu mana? Tak payah pergi je dah. Tak payah pergi periksa SPM. Bukan budak mok pun berteriak ni. Takutnya kalau tak ada CJ SPM ni. Mudah-mudah ni bila kita buat. Islam itu mempermudahkan. Mempermudahkan maknanya boleh kita kapuh ni. Sepatutnya bergaduh 2 kali, jadi bergaduh sekali je. Ni menggomai ramai-ramai keluarga ni lambat kalau dia bergaduh ni. Itu maknanya mudah ni. Jadi mudah dia kira cara dia makna pakai tak buat ni. Tu. Mana pakai menafikan segala orang panggil mana pakai mudah-mudah je ni. Tu. Itu itulah kerana terkesan dengan cara orang panggil ni ni dia panggil Islam liberal. Liberal tu dia nak meliberalkan agama Islam, nak pelonggar. Macam dia pelonggarkan sekeru-sekeru. Liberal ni maksud berkaitan dengan kebebasan ni. Jadi sekarang ni Islam tu nampak orang panggil jumuk sangat ni, dia kata ni. Dan akhirnya liberal ini dia akan pergi kepada etis lah. Kerana etis itu mutlak, bebas mutlak ni. Jadi Islam liberal pun makna dia nak jadi kita ni Islam ni munasabah lah, sesuai lah dengan zaman kita sekarang dan memudahkan ni. Jadi dia gunalah ayat-ayat ataupun hadis yang seumpama lagu ni. Untuk mana sehingga orang pun jadi bermudah-mudah. Jadi akhir sekali orang ambil mana-mana fikir sendiri dah. Bila orang dah tertarbiah dengan cara memudahkan dengan cara lagu ni yang fasid ini akhirnya dia fikir sendiri, pakai ambil cara mudah. Islam ni makna mudah, ambil jalan mudah. Nabi apabila ada 2 pilihan, Nabi pilih yang paling mudah. Kena faham lah apa ni maksud dia tu ni. Samalah kita kata konsep wasatiyah ni. Dulu ni mana wasatiyah ni. Jadi hebat dia ni. Mana wasatiyah tu maksud dia nya makna bini dia sendiri pun makna pakai tudung tu biar kena nampaklah rambut tu. Ni tutup habis tu ekstrim ni. Tu. Tutup habis orang panggil tak nampak tu jadi ekstrim. Begitulah. Mana nilai-nilai maknanya agama itu ditukar-tukar. Itu Imam Ghazali sebut dah. Dalam Minhaj pun ada Imam Ghazali kata yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Orang memahami ma'ruf itu sebagai mungkar dan memahami mungkar itu sebagai ma'ruf. Dan ini akan menyusahkan kerja dakwah. Sebab macam mana kita nak ajak orang amar ma'ruf sedangkan orang tidak iktiraf ma'ruf tu ialah sebagai ma'ruf. Macam mana kita nak tegah mungkar sedangkan orang tidak anggap mungkar tu ialah mungkar. Contoh dia misalnya kita kata tegah mungkar tegah mungkar itu ialah satu kewajipan cumanya hak tu tak ada khilaf ulama, cuma khilafnya fardu ain ke fardu kifayah. Hak kata fardu ain tapi fardu ain ko muqayyad iaitu man lam marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Maka ni berdasar kepada hadis ni hukum dia fardu ain tapi biqadri taqatil, makna dengan kemampuan setiap orang itu secara mana itu masuk dalam fattaqullah mastata'tum yang mengatakan fardu kifayah kerana berdasar kepada ayat wal takum minkum, perbahasa dia pada perkataan min, mana wal takum minkum tum min litab'id. Jadi kalau mar'a minkum laka, min tu ialah min lil bayan. Maksudnya mar'a, siapa dia mar'a tu? Minkum, daripada kamu, yakni orang beriman. Maka bermaknanya orang panggil setiap orang beriman. Tapi pada ayat wal takum minkum hendaklah ada, sebab tu orang terjemah tafsirnya hendaklah ada sebahagian daripada kamu. Sebab min tu litab'id. Mana hendaklah ada sebahagian daripada kamu wal takum min ummatun yad'una ilal khair. Maka hukum dia adalah fardu kifayah. Tu. Jadi maknanya tu nak ayat hak ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf. Mana misalnya orang tak tutup aurat, itu mungkar. Orang yang menegur dia, nasihat dia, makna tegur dia, makna teguh mungkar itu. Itu ialah teguh mungkar tu sendiri ialah masuk dalam amal yang wajib. Sekarang orang akan pandai serung, akan menyalahkan siapa dia. Orang yang menegur itulah. Sebab kita sudah ada dah pepatah yang sudah sedia ada dah yang telah dia Sayyidina Ali karramallahu wajhah sudah sebut dah. Suatu kenyataan maknanya kalimatul haqq wa urida bihal batil. Kalimah yang sebenar tapi difahami dengan cara yang salah.
Mana? Yakni jaga tepi kain orang. Tu. Jadi konteks jaga tepi kain orang tu apa dia? Sekarang kita umat Islam pakak jadi takut nak tegur orang. Kita sendiri pun takut nak tegur orang. Orang semaya tak betul. Maknanya tak sah semaya dia ni. Tapi kita tak berani nak takut di label lah panggil. Menyibuk panggil. Menyibuk. Jadi orang yang tak tutup aurat itu dianggap baik. Mengko dia tak kata kok dia tak kena kok dia tak ganggu orang. Baik. Itulah. Itu dia maknanya Imam Ghazali kata berlaku, ulama dah panggil berlaku perselisihan nilai. Yang ma'ruf dianggap makna ma'ruf yang mungkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar. Maka inilah zamannya yang Imam Ghazali kata tidak suka lagi dengan maulud. Mana maulud? Dapat baby dah. Tak suka dapat baby sebab zaman dah keruh dah, zaman fitnah. Dan tidak sedih dengan kematian. Ibu bapa kita mati, Allah mujur dia mati serabut lah serabut hok dalam politiknya haru biru habis tak tahu nak kata gapo dah tidak suka dulu suka suka kita tidak ahli hati pun maknanya makna duk sokong sukalah mana jernih molek kalau tetua orang panggil putih-putih hitam kalau alik sana tu memang alik sana tu dia perjuangan dia tu memanglah dia jadi bercelaru dia jadi lebih mudah sebab apa? Sebab dia berhadapan dengan orang kafir harbi betul-betul tu. Alik Thailand tu memanglah maknanya orang kafir harbi Malaysia kita ni teranglah kata kafir harbi punah habis muamalah kita nya tu apa nak kata kafir apa zimi pun bukan zimi juga zimi lagu mana rumah dia tinggi pada kita kereta dia besar pada kita tak zimi dia hagah kepada hagah mata bukan zimi lagu tu. Akhir sekali dalam kitab tak ada sebut kata syibih zimi terpaksa dah lah sebab marasiko kalau kita kata kita hukumkan kafir harbi itu dia ada banyak masalah lah tu. Jadi maksudnya orang yang buat maksiat itu dianggap baik kerana dia tu tidak sebab nak sebut mari maknanya orang yang hubungnya dia dengan Allah Ta'ala ni tak ada langsung tapi dia sangat baik kepada manusia lalu dikatakan dia tu baik, dia bercara memang dia ada bakat buat baik kepada manusia, sayangnya hubungan dengan dia dengan Allah Ta'ala tu tak ada tu. Seperti kita baca hadis marilah mana zaman jahiliah tu dia buat segala kebaikan, bila masuk Islam kebaikan tu dah melekat pada diri dia dah jadi perangai dia dah. Jadi sekarang dia ada tapi ada juga hadis yang kita baca tu baru ya baca mana maknanya Allah Ta'ala menjadikan yang menulun agama Islam daripada kalangan orang fajir, orang jahat ada juga orang panggil keuntungan kepada Islam. Maknanya secara tak langsung dia tu duk tolong Islam tu seperti orang-orang yang fasik jadi maknanya kita Islam kita kena ambil kesempatan daripada semua ahwal untuk mencapai matlamat kita tu. Matlamat kita ialah dakwah manusia lah. Qala musannifur rahimahullah taala maka hasan dengan syarat yakin sana zon dan iaitu jadi syarat semaya suci tepatnya dengan yakin. Suci tepat tubuh dan juga orang panggil kita daripada najis. Jadi kata suci tepat tu dengan yakin tu maksudnya dengan tengok ataupun dengan bau dia tu dengan indera kita tu itu ada. Dan orang panggil dengan zon ni ada tanda-tanda yang kuat lah walaupun tak sampai pada peringkat yakin dan iaitu yakin dan zon ini ada di sini dalam masalah tak ada yakin tak yakin tu dia lain pergi ke mana tak tahu dah dia tahu dah benda tu kena najis kita kena settle dulu itu cara dia sebab dia akan menyusahkan kita kita tak kain kita tu kena gapo-gapo di kain kita tu kena kita tandalah kali gitu tidak pun kita pergi basuh lalu cara selalu itu orang yang menunjukkan orang tu yang bersungguh-sungguh pada melakukan ibadat sebab dia benda yang paling mustahak cermat teliti ialah ibadat. Benda yang paling mustahak untuk kita buat dengan paling teliti dan juga paling cermat ialah ibadat lah. Sebab inilah
aset harta untuk kita bawa ke akhirat kelak, modal untuk kita berhujah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berhujah ni dengan Allah Taala. Masuk berhujah tu mana Allah Taala tanya kita nak jawab tu. Nak jawab lagu mana ni. Jadi inilah modal-modal dia ni. Jadi kalau bagi lain tu tak jadi kau punah kau makna tahan tu hingga ni. Tapi kalau ibadat ni nyanyolah ni. Tu. Taksir kita ni, taksir tu di pihak orang panggil hak zahir lagi. Apa tak lagi hak batin tu ni. Hak batin tu masalah ikhlas, hak Tuhan perambak orang alim, orang mati syahid dan marwah ni. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang panjang lebar ni. Itu dia panggil amalan yang hebat-hebat lah. Pergi jumpa Tuhan perambak. Tuhan kata kadzibta, malaikat pun kata kadzibta juga. Belawak mu. Belawak gapo? Mu belajar, mu mengajar tu tujuan orang tujuan supaya kamu jadi popular, supaya orang pakat sanjung mu. Tu. Okey, gi minta dengan orang tu. Mungkin pergi tu ni, mu nak suruh orang kata mu tok deka, mu berani. Semua tu ni kena reject ke Allah Taala berlaku ni. Sebab itulah kita kena belajar bukan saja fiqh, kena belajar tasawuf. Sebab dalam tasawuf lah yang beri penekanan kepada hal-hal begitu. Tu. Kalau tidak nyanyolah kita ni jadi faqih muta'ajjibun nyanyo ni. Nak boleh ke ilmu tu bukan mudah. Tapi akhirnya kita terperangkap dalam perangkap ataupun jerat yang pasal oleh syaitan. Jadi tak ada ni. Zon dengan yakin dengan zon tu di sini tak ada ni. Sebab dia gaib dia tak ada. Hanya dia andaikan saja bersalah pada masalah ni lain. Ni, tu. Hak masalah ni pada masalah kucing makan najis, makan tikus lah kita kata ni. Mamu kita tengok no, mulut darahnya. Kemudian gaib dia. Gaib dia pergi ke mana tak tahulah ni. Kemudian datang minum air pada tempat yang tiada sampai 2 kolah. Kalau sampai 2 kolah tu tak ada gapo dah, tak timbul isu dah. Air tak sabar, kita kata air dalam baledin. Dia saat ni makan tikus. Lepas tu dia gaib pergi ke mana tak tahulah ni. Alih-alih mari pulak tu ni, duduk sejar 2 jam, mari duduk minum air, duduk jelah air dalam baledin tak sampai 2 kolah ni. Maka hak tu tak apa ni. Tu. Sebab kerana faroknya itu amat zahir. Kerana andai kucing saat itu gaib, andai dia tu pergi minum air tempat cukup lebih 2 kali itu adalah sangat besar andaian dia, kebarangkalian dia. Sebab dia menat kita, macam kita lah lepas makan kan nak minum air ni. Jadi dia gaib tu dia pergi minum di mana-mana tempat yang air banyak. Maka jadi suci lah mulut dia tu. Tu. Jadi situ makna andaian itu mana hak saning hanya perasa-perasa saja suci. Nak jadi suci lagu mana? Nya mengko ni. Tempat tu bukan orang panggil dia macam kucing sat ni dia boleh ikhtiar dia sendiri. Dia pergi minum air ni tempat yang air banyak. Tu. Jadi faraknya amat zahir kerana asal air itu suci dengan yakin. Lepas tu kaedah asalnya istishabul air itu asal dia suci. Maka nak jadikan najis tu dia kena yakin kata benda tu kena najis tu. Maka tak yakin zat ni, maka tiada ada yang mengangkatkan dia yakin suci zat ni. Tidak ada benda yang boleh mengangkatkan dia. Syok tak boleh mengangkatkan, menghilangkan, menyangkat tu makna menghilangkan yakin maknanya maka tiada ada yang mengangkatkan dia. Dia yakin zat ni. Yakin suci air tu. Tu. Mengangkatkan dia sucinya malaikat dengan yakin najis. Jadi tidak ada yang boleh mengangkatkan dia air saat ni mana sucinya, yakin suci air tu malaikat dengan yakin najis. Dah saat ni kucing tu pakai tikus saat ni. Kerok ni bunyi supaya makan ni. Tu mana? Patut dia gaib tu dia lainlah kalau dia duduk situ tempat tuluh aduklah ni. Dia gaib maka ni andaian dia tu orang panggil telah suci mulut dia dengan sebab dia minum air. Di tempat yang air banyak. Maka diihtimalnya sebab gaib ia sampai kepada air yang 2 kolah. Tu. Dan ada pun masalah yang keduanya, dia ada 2 masalah sat ni. Ada 2 masalah dia buat dalam satu soalan ni. Adakah apabila tika pada mihrab kena najis kemudian ia sujud padanya padahal tiada tahqiq ada atas najis tu, dia sujud atas najis tidak tahqiq kata dia sujud tu pada tempat ada najis. Betul lah tika tu kena najis mana najis tu ada pada bahagian-bahagian tika tu. Kemudian maknanya dia tu. Dia pergi kemudian mana dia semaya dia sujud di atas tika tu yang tidak tahqiq dia sujud tu atas najis. Jadi pada masalah yang kedua diketahui
Masalah yang kedua, maka dijawabnya diketahui daripada barang yang dahulu jua sekira-kira kita teguhkan ia ijtihad pada sebab tiada ada benda itu terbilan. Benda tu so je. Mana so sejadah bertepak tika-tika lah. Mana sejadah lah tu sebenarnya kalau kita ingat mana sejadah lah. Jadi kalau benda tu so tak ada lala terteguh nak ijtihad. Tu. Maka kita wajibkan membasuhkan sekaliannya. Dia kena basuh semua lah. Jadi makna tak boleh pakai sujud gitu. Jadi maknanya sebab benda tu satu tak boleh kita nak ijtihad. Kalau benda dua tiga boleh kita ijtihad. Jadi kita kena basuh macam kena kain kita pas kita tak basuh kan basuh semua lah. Basuh semua Jadi kalau kita pakai semayang gitu dia jawab soalan itu makna kena basuh. Dia saat ni dia wajak kata dia semayang sujud tak walaupun tidak tahqiq kena atas najis dia sujud tu tapi benda tu andaiannya boleh jadi mana-mana saja maka dia kena basuh dulu, basuh semua. Tu. Qala musannifu rahimahullah taala su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an seorang ada pada dua kakinya basuh. Ada makna kaki dia tu basuh ataupun berpeluh. Jadi maksud dia murad dia ialah basuh lah juga, peluh. Kemudian ia jijuk di atas belakang dua kausnya. Mana kasut lah. Di atas belakang. Atas belakang. Jadi kalau atas belakang ni belakang. Atas belakang ni makna bukan bawah lah. Kalau bawah tu batin. Makna kalau selipar kita ambil selipar. Hak di atas ni zuhr. Jadi atas belakang tu masuk belakang di atas ni. Jadi sekarang jadi dia jijuk di atas belakang dua kausnya. Tu di atas lah. Dan ada najisnya pada bawah kausnya. Najis duduk bawah. Macam selipar kasut najis tu adalah duduk bawah tu. Dia semaya atas najisnya itu. Atau ialah dia tak berhubung dengan najis tu. Dia jijuk tu jijuk atas belakang kaus atas belakang kita panggil kalau orang panggil atas lah atas. Atas tapi dari segi bahasa fiqhnya panggil zuhrun. Mana belakang Jadi najis duduk bawah. Tu. Atau ia semaya di atas tikar. Dan ada pada tepi tikar. Samalah najis. Jadi maknanya dia tu tidak berhubung dengan najis satu. Yang keduanya dia tidak menanggung benda yang berhubung dengan najis. Satunya dia panggil menanggung berhubung dengan najis ni semata-mata berhubung dengan najis tak boleh. Dia tak sah. Tapi kalau berhubung dengan benda yang kena najis, tu lain. Dia hak benda kena najis mutan najis ni tak boleh kita menanggung. Macam selipar kita duduk sahut dia tu, kita menanggung dia. Mana kita tak boleh menanggung. Kalau berhubung ni bersetuh. Kita duduk atas selipar tu, nama dia berhubung tu. Berhubung dengan selipar tu dipanggil apa? Mutan najis. Benda yang kena najis duduk bawah. Jadi kita tu hanya berhubung dengan benda yang kena najis, bukan berhubung dengan najis. Jadi hak tak bolehnya dengan benda yang kena najis menanggung dia. Tu. Ni lah serupa kita pergi semayang mayat kubur tu lah tu. Jadi budak-budak baru tu dia terpeh bapa tok guru mana pecah lepas duduk atas lepas tu tidak sahut tu bapa tak sahut apa salahnya tu. Jadi tikar dan ada pada tikar tu jadi dia semaya ia akan demikian itu adakah sah sembahyang atau tiada. Maka dijawabnya jika lekat yang demikian itu dengan kakinya tiada sah sembahyangnya dan tiada lekat, dan jika tiada lekat sah sembahyangnya. Gapo dia najis itulah. Jadi sekarang dia tidak menanggung benda yang kena najis tu, dia hanya berhubung saja. Berhubung tu makna kena. Tu. Tak melekat dengan najis, tak kena lah dengan najis tu. Tu. Qala su'ila radhiyallahu an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرورنا وأنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال. Ketahui olehmu ya man yata'atta bihil ilm ataupun ya talibal ilm. Ketahui olehmu wahai mereka yang termungkinkan oleh mendapat ilmu. Siapa dia man yata'atta bihil ilm? Itulah mereka yang tidak buta tuli serentak. Yang kedua akal sejahtera. Yang ketiga ada guru yang mengajar. Itu dia panggil man yata'atta bihil ilm. Kalau tuli dan buta tu serentak, macam mana dia nak belajar? Kalau akalnya tidak sempurna, tak boleh nak belajar. Kalau tok guru tak ada, macam mana dia nak belajar ni? Jadi makna tok guru ada, orang mengajar ada. Akal sempurna molek seperti orang biasa ni. Buta tuli tidak sentak. Kalau buta saja, maka boleh lagi dia, termungkinkan lagi dia tu dapat belajar. Kalau tuli saja pun boleh juga ni belajar ni. Bila tuli buta serentak, tak boleh nak belajar lah. Itu wa'lam, khitab dia tu, mukhatab dia, annan nasa fi talabil ilmi, bahawasanya dia sebab gini saat ni takdim yang pertama, wa'lam ya talibal ilmi, wahai orang yang menuntut ilmu. Man yata'atta bihil ilmu tu maksudnya orang yang patut bagi menuntut ilmu, cuma dia tak menuntut ilmu. Dia tu sepatut belajar tapi dia tak belajar. Jadi itu dikhitab juga. Mungkin kena tahu ni. Tu. Jadi bahasa manusia pada menuntut ilmu tu ala salasati ahwal, makna terbahagi di atas 3 ahwal keadaan. Kama fil bidayah lil Ghazali, sebagaimana dalam kitab bidayah, Bidayatul Hidayah bagi Imam Ghazali, di tepi Minhajul Abidin huk bahasa Arab tu pun ada Bidayatul Hidayah. Dan kitab Hidayatul Salikin tu sebenarnya pun adalah terjemah walaupun tidak secara harfiah. Itu makna daripada inilah juga ni. Mana Bidayatul Hidayah bagi Imam Ghazali. Tu boleh tengok di sanalah chat. Orang panggil nas secara maksudnya statementnya secara orang panggil mana daripada kitab yang asal ni. Jadi dia nakal daripada situlah. Kama fil bidayatil lil Ghazali. Ibaratnya tidak semestinya sama. Cuma dia kata kama fil bidayatil lil Ghazali. Jadi nasuhu kita kena tengok dalam kitab sana lah. Mana rajulun ataupun rajulin boleh juga. Jadi rajulun kita jadikan khabar bagi mubtada mahdzuf ataupun kita jadikan badal kepada salah satu ahwal. Rajulin kemudian pun baca rajulin jugalah. Rajulin talabal ilmi. Maknanya seorang laki-laki ataupun rajulun talabal ilma. Seorang laki-laki yang dianya menuntut ilmu, menuntut akan ilmu, liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad, supaya dia nak menjadikan akan dia akan ilmu tu zadahu akan bekalannya makna rajul saat ni ilal ma'ad kepada hari tepat kembali, iaitu al-akhirah, pada hari akhirat. Dia menuntut ilmu tu supaya dia nak jadikan ilmu tu sebagai bekalan dia negeri akhirat. Walam yaqsid atau yaqsud, walam yaqsid bih, dan tidak mengqasadlah oleh rajul saat ni, tidak memaksudkan dalam hati dia tidak qasad dalam hati dia bihi bil ilmi saat ni illa wajhallahi ta'ala wad darul akhirah, malaikat akan wajah Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Tu mana ikhlaslah aku panggilnya, bersih suci gharaknya semata-mata kerana Allah dan juga kehidupan akhirat. Fahadha minal faizina, maka ini hazar rajul ini minal faizina, setengah daripada orang-orang yang berjaya, yakni dia akan masuk syurga dulu, dukhulal faizin, masuk syurga akan sebagai masuk orang yang berjaya, yakni tak perlu masuk neraka dulu. Tu ni orang yang faizin, makna orang-orang yang berjaya. Warajulin atau warajulun talabahu, lelaki yang kedua ahwal hal yang kedua, seorang laki-laki talabahu yang menuntut akan ilmu, limadha, kerana apa? Liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilati, kerana nak menuntut tolong untuk menjadikan pertolongan dengannya, dengan ilmu tu, supaya ilmu tu menjadi satu alat pertolongan ala hayatihi al-ajilati, di atas hidupnya rajulin saat ni al-ajilati yang segera, itulah hayati dunia lah.
kehidupan dunia. Kerana dia nak guna sebagai nak pertolongan, memudahkan kehidupan dia di dalam dunia ni. Mana sebagai hanya untuk memberi putus, bukan untuk nak berlazat-lazat bermewah, bukan. Tu lain, tu yang tiga ni. Hak ni sebagai alat untuk kehidupan dunia. Tu. Maksud untuk memudahkan kehidupan di dunia dia wa yanala bihi, ataf kepada yasta'ina bih, wa yanala atau pada yasta'ina, dia supaya dia dapat mencapai dengannya dengan ilmu tu al-izza. Tu tepat kalau saat ni ala hayatil al-ajilah, kemudian untuk mencapai hak ni dah jadi tu dah jadi tak molek lah dan untuk mencapai dengan al-izza, kemuliaan diri di sisi manusia, wal jaha, jah bahasa Kelantan kita ni lekeh, jah bahasa Arab mana bermegah-megah kemegahan. Bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan kemegahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mana jah mana untuk dapatkan al-izz, dan juga wal jaha, mana jah maknanya kebanggaan, kemegahan, wal mala dan harta. Wahwa sedekah ar-rajul saat ni alimun bidzalika, dia tu tahu dengan demikian itu. Maksudnya ilmu dia maknanya perbuatan lagu tu, qasak yang begitu itu adalah yang qasak yang fasidun, yang fasid. Mustash'irun fi qalbihi, itu memberi ketahui pada hatinya rajul tu roka kata halih, maknanya dhaif, rokakah makna dhaif hatinya, halnya hanya wakil satu maqsadih, dan hinanya, lekehnya maksud mana tempat tuju. Kalau maksud benda, kalau maksud tu mana benda, kalau maksud isi makan, itu adalah tempat yang tuju. Mana tempat yang ini mana hinanya, matlamat dia. Jadi adanya qasak yang begini, menuntut ilmu dengan qasak begini menunjukkan mustash'irun, menuntut memberi ketahui pada hati itu ada rokakah. Makna lemah. Lemah tu dengan Allah Ta'ala lah sebenarnya. Itu masalah orang panggil ginung lah. Mana masalah raib, tidak yakin dengan Allah Ta'ala, dengan janji-janji Allah Ta'ala. Jadi melihat inilah yang akan menjadikan tinggi mulia. Tu. Dan hinanya maksudnya fahaza rajul minal mukhatarina, daripada orang-orang yang berada dalam situasi yang bahaya. Mukhatarin. Maknanya bahaya. Dia ni yang bahaya lagu mana? Fa'in ajaluhu, maka jika bersegeralah akan dia, akan rajul saat ni, ajaluhu, oleh ajalnya, ajal rajul. Mana kalau ajal dia tu cepat pada dia tu qabla taubati, sebelum daripada dia bertaubat. Tu yang dibimbangi. Melakukan maksiat, menangguhkan bertaubat, yang kita bimbangnya ajar kita tu cepat daripada sangkaan kita ni berasa kita ni ada orang dia tak keluar ke mana-mana atas dasar nak jaga daripada orang panggil COVID-19 tu lah dia selamat dia tak dia jaga cukup-cukup, dia tak tobik kalau tobik sekali-sekala cari keperluan pun pada tahap dia pakar tu, maknanya lebih daripada orang lain dah atas dasar tu tu. Jadi tapi makna walau macam mana pun ajal kita itu di tangan Allah Ta'ala. Jadi kalulah cepat ajal kita tu di atas kita sebelum daripada bertaubat, khifa alaihi min su'il khatimati, ditakuti, dibimbangi di atasnya rajul saat ni daripada jahat kesudahan, wal iyadzabillah. Itu kita minta jauh lah, wal iyadzabillahi ta'ala. Jadi itulah makna minal mukhatarin saat ni, bahaya. Wa baqiya amruhu, tapi wala macam mana pun mana wa baqiya kita tak ada, kalaupun seorang itu mati dalam keadaan berdosa, itu dia terpulang kepada masyiatillah. Dia boleh Allah Ta'ala nak ampunkan seorang itu walaupun dia tak bertaubat tapi kita tak boleh nak harap hak tu kita kena usahakan mengikut kaedah. Maknanya untuk kita tu orang panggil pergi ke sana dengan tidak bawa banyak dosa, supaya balance ataupun bakinya ialah banyak, lebih-lebihnya ialah pahala. Maka wa baqi amruh, tinggallah urusannya rajul sani fi khataril masyiah, pada orang panggil
maksudnya andaian maknanya masyiah Allah Ta'ala. Khatar asal makna dia bahaya, maksudnya masyiah kehendak Allah Ta'ala lagu mana ikutlah, terpulihlah kepada Allah Ta'ala. Wa in wufiqa li taubati, tu orang rajul yang kedua sana. Kalau ajaluhu, saat inilah akibah dia. Tapi wa in wufiqa li taubati, nasib baik jika diberi taufik bagi taubat. Allah Ta'ala cetuskan dalam hati dia dengan sebab berlaku apa-apa sebab yang menyebabkan dia tu tergerak hati untuk nak bertaubat. Qablal hululil ajali, sebelum orang panggil datang. Hulul makna jatuh, makna berlakunya ajal dia. Maka itu alhamdulillah wujudlah tu. Wa adafa ilal ilm, dan wa adafa ilal ilmi al amala, dia menidafakkan kepada ilmu tu akan amal. Dah bila dia tu khabar, dia tu dapat hidayah, makna dia bertaubat, lalu dia pun beramal dengan ilmu dia. Tu. Wa tadaraka ma farrata fih, dan dia mendapatkan barang yang dia telah buat tafriq padanya pada maksudnya mana-mana hok dia tinggal, semaya yang wajib dia tinggal tu dia tadaruk, dia dapatkan. Itu kaedah orang bertaubat dalam bab meninggalkan wajibat. Tu minal khalali, daripada segala kecederaan, cacat jelah. Iltahaqa bil faizin, jadi terhubunglah dia dengan faizin. Tu dia iltihaq. Maknanya kalau gitu tu nasib lah. Kalau orang panggil Allah Ta'ala beri taufik kepada dia bagi bertaubat, inilah mana dia pun menghubungi akan orang yang faizin juga akhirnya. Tu. Jadi makna dia tu dalam bahaya jugalah dalam dua. Itu maknanya rajul yang kedua. Fa inna taiba, kerana bahasanya fa inna ai li anna taiba, kerana bahasanya taib orang yang bertaubat, minadz zambi, daripada dosa, kama la zambalah, seperti mereka yang tidak ada dosa baginya bagaimana itu. Sebab itulah kita ni kena bertaubat semua, sebab kita buat dosa ni semua. Selagi kita buat dosa, dan kita minta dengan Allah Ta'ala kita mati selepas daripada bertaubat, tak sempat untuk buat dosa yang baru. Maka kita jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada dosa. Permainan syaitan macam mana? Ini sebut dalam kitab Minhaj pun ada. Imam Ghazali sebut dalam bab tu. Syaitan dia akan konsep orang tu supaya tidak bertaubat lagi. Dia bukan tak siap bertaubat, dia nak bertaubat. Tapi dia main buah koko dulu. Tak apalah, nantilah. Maksudnya dia belum bersedia lagi untuk bertaubat. Sebab apa? Sebab dia belum bersedia meninggalkan maksiat. Maksudnya kalau kita kira agak, maknanya dia nak bertaubat dan nanti dia puas hati dah buat maksiat. Bila masuk kita puas hati buat maksiat? Bila kita akan puas maksiat? Tidak akan ada apa namanya, noktahnya tak ada. Bila kita manjakan diri kita dengan mempermudahkan diri kita, memaafkan, dia panggil memaafkan diri kita, tak apalah. Maknanya akhirnya kita akan dah jadi benda tu nafsu, perangai nafsu. Anda sebut nafsu ni beradab dengan apa yang diadabkan akan dia. Dia jadi biasa dengan apa yang dibiasakan dengan dia. Benda yang dah jadi biasa, dia jadi mudah. Jadi untuk buat maksiat tu jadi berasa mudah, tak berasa takut, tidak rasa terkejut di hatinya dengan melakukan maksiat. Tak ada terkejut di hati bila buat maksiat, tak rasa bersalah. Tak rasa bersalah, tak rasa menyesal. Maka bila tak ada menyesal tu ialah annadamu taubatun. Menyesal tu ialah taubat. Nadi kepada taubat tu ialah menyesal. Dia nak menyesal ke mana? Dia tak rasa bersalah. Dia tak rasa salah pun. Tu. Apa? Sebab saat inilah, sebab dosa tu semakin banyak tebak, semakinlah dia tak dapat taufik daripada Allah Ta'ala untuk nak bertaubat. Jadi maknanya, mana kita kosak mengaji ilmu dengan kosak lagu ni, kita letakkan diri kita pada kedudukan yang bahaya. Jadi maksudnya kita kena berusaha sungguh-sungguh untuk mengelakkan daripada adanya kosak yang begini. Jadi kalau Allah Ta'ala beri taufik, tak apalah akhirnya dia pun tadarukkan segala ma farrata fi minal khalal. Jadi iltihaq dia tu dengan faizin. Kerana bahasanya orang bertaubat seperti orang yang tidak ada dosa lagi bagi dia. Jadi maknanya kalau kita bertaubat lepas tu mati, tak ada buat dosa baru. Maknanya itulah orang faizin. Tapi kalaulah misalnya kita kata kita bertaubat kemudian buat dosa, wajib bertaubat pula. Jadi permainan syaitan sana ayatnya ialah syaitan kata mu tak payah bertaubat lagi, mu bertaubat mu buat pula. Gitu. Ni ada dalam fikir manusia ni. Maknanya aku bertaubat kan lama sebab apa? Sebab dia tak bersedia lagi.
Jadi dengan sebab tu dia nantilah nak bertaubat juga nanti satu masa dia rasa cukup bersedia akhirnya mati ni orang Arab kata al maut kasabu'. Mati ni seperti sabuk binatang buah, sebagaimana binatang buah itu pemangsa kepada kita manusia ni. Jadi maknanya dia menerkam mangsa dia tanpa disedari, dijangka oleh mangsanya. Mati adalah pemangsa kita Mati dia mari dengan secara mengejutkan Apakah tak ada? Mana? Tak ada dah ustaz. Bapa kena covid jadi maknanya tu makna mengejut serupa ada kita dua live hari tu ada demo dia, saya dia tak jumpa lagi. Dia pun tak ada duk pergi ni. Kita duk pergi mengajar ni. Dia ayat lah ada lah biasa duk ikut semua. Kita mengajar di Masjid Muhammadi dia ada. Malam Rabu di Masjid An-Naim Setiman dia ada juga. Jadi dia ikut sakat dalam kawasan Kota Baru. Jadi dia biasa duk beri air minyak wangi kepada kita jadi bila dia jadi tak ada, makna tak ada mungkin lama ke cuti PKP tak ada jadi macam tak su lah kita kata, macam tak menasabah mungkin dia tu muda pada kita orang muda. Jadi kalau orang tua mati ni kita rasa mudah sabar sikit munasabah mungkin tua-tua tu dia orang panggil dekat asbab yang sangat dekat kepada kematian tu. Tapi begitulah makna sifat mati tu orang royak tu email tak ada dah. Dia nak tapa orang jumpa royak tu. Mungkin cik Malik aku tapa ke sebab apa? Dia tak percaya tu email mati. Orang pergi royak tu dalam pukul 10.30. Selepas insya tu email pergi semaya hajat rumah satu orang kampung. Dia duduk belakang tu email semaya hajat lepas semaya esok lepas tu selesai semua semaya hajat balik rumahnya pukul 10.30 orang pergi royak. Jam itu tak ada lagi telefon tangan tu royak tak ada dah tu email. Dia terus nak tapa mungkin cek molek sikit tu email tak ada lagu mana saning baru aku saning aku semaya hajat duduk belakang dia saning orang royak loning tak percaya apa apa nak royak kata mati antara mati dan hidup dengan mati tu dia orang sakit dia adalah sebab jantung lah. Jadi orang sakit ni orang duduk sakit lama ni tak kira dia nak royak semua kok orang dia tu email dia jenis berjuruh betul jenis dia tak ada kecek banyak cara minta semaya ajak dia pergi walaupun boleh jadi ini andaian kita lah boleh jadi dia tu duduk berasa dah tapi dia tak royak lah kok pas dia jenis tak ada mulut lah mana kata kalau jenis ada mulut ni tak sikit mana pun dia berayak lalu ni dia jadi tak ada mulut. Bila tak ada mulut kalau benda tidak besar sangat gapo-gapo pun dia senyap payah kadang-kadang benda mustahak kena royak dia tak royak tu tak boleh lah. Itu kita kena ada orang panggil pada-pada lah benda patut kena royak lah. Maklumat yang orang kena tahu dia kena royak ni dia sipir dia jadi berat mulut dia payah nak kecek dengan orang jadi dia pun maknanya begitulah berkali-kali kita jangka kita andaikan dia tu duduk berasa dah biasanya orang jatuh dia berasa ketak berasa ketak tak boleh berasa nak nyawa berasa dia duduk berasa kau pun dia tak royak kau dia tebih juga dia tebih buat pergi semaya senyap memang dia senyap sok mudah jadi kalau hok pesi lacak tu kalau senyap tu lepas matilah orang keceknya patutlah dia tak kecek senyap ni memang hok senyap dah. Anak rayaknya kata mati tu dia datang kepada kita secara mengejut jadi apa hal yang kita tu berani nak tangguh-tangguh berani nak tangguh nak buat baik kepada kedua ibu bapa mungkin kita tahu kita ni kasar dengan ibu bapa kecek kan nak mudah tapi dia ada kesedaran ada setengah anak teman dia ada kesedaran dia nak buat baik dah tapi dia duk tangguh dulu nak buat baik kepada adik-beradik nak tolong adik-beradik susah tak buat lagi duk tangguh-tangguh dulu tangguh nak bertaubat kabar-kabar mati tu jadi maknanya makna mati tu dia datang dengan sebab tu kita tak boleh tangguh jadi orang bertaubat saat ni bila dia bertaubat patut dia buat dosa balik taubat dia tu tidak batal hanya wajib dia kena bertaubat lain pula dengan sebab dosa yang baru. Jadi kalau yang terbaiknya seperti kita sebut saat ni lah kita bertaubat tak dia buat dosa lain Allah Ta'ala ambil dah kita itu makna Allah Ta'ala saya kita lah makna dia nak kita ni putih bersih sungguh-sungguh. Kalau pun misalnya kita kata kita bertaubat lepas bertaubat kita buat dosa apa tu tak dia bertaubat dosa tu
mati. Maka kita bawa satu dosa. Bagaimana seandainya kita tak bertaubat langsung? Bermakna kita telah menghimpun melonggokkan dosanya sebegitu banyak. Mati tak ada bertaubat. Mana bawa dosanya sebegitu banyak. Jadi kalau kita duk bertaubat sama ni, akhirnya kalau kita tak ada bertaubat dengan dosa yang terakhir, yang kita bawa hanya dosa yang terakhir tu saja. Mana baik? Bawa dosa sikit sakit nak ni. Orang tak bertaubat ni gak bergunung gane lah dosanya tu. Sebab tu kita ni kena bertaubat sama, sebab kita buat dosa sama. Buat dosa tu makna selagih. Bertaubat pun kena selagih juga. Jadi tu makna rajul yang kedua. Wa rajulun salithun, lelaki yang ketiga. Hak ni lebih teruk lagi. Tu. Hak saat ni pun teruk dah ni. Hak saat ni maknanya orang yang meletakkan diri dia pada kedudukan yang bahaya. Tu. Hak ni pakai masuk dalam bahaya tu selalu dah. Wa rajulun salithun, inilah untuk peringatan kita. Untuk kita buat peringatan untuk diri kita lah. Tu. Boleh saja hak ni kita tulis lain tanpa ikut dah apa-apa kaedah pun untuk nak tambih diri kita supaya kita ni ingat semua ni hak ni. Ni kita duk belajar, kita tahu dah masa ni kita ingat dah. Tapi bila kita tinggal, kita tak mengajar, kita tak tu. Jadi kita tak ingat dah. Istahwaza alaihi syaitanu, menguasai di atasnya, mengerasi di atasnya, di atas rajul salis ini oleh syaitan. Jadi fatakhadha ilmahu, maka menjadikan ittikhaz, mana menjadikan oleh ia salis ni, rajul salis ni, akan ilmunya, ilmu dia tu, ilmu rajul ni, zari'atan makna wasilatan, sebagai alat. Zari'ah ataupun wasilatan sebagai perantara, sebagai alat ila takatsuri, kepada membanyak-banyakkan bil mali, dengan harta. Sedangkan Allah Ta'ala telah memberi peringatan yang sangat tegah dah. Alhaakumut takatsur, melalaikan mana kamu oleh at-takatsur, melalaikan akan kamu oleh nak memperbanyakkan harta. Lalai daripada ingat kepada aku. Tu. Wa tafakhuri maknanya ilmu tu dia jadikan sebagai zari'ah untuk tafakhur bil jah, dengan kemegahan. Untuk memperbanyakkan dengan harta, untuk bermegah-megah dengan kemegahan. Wa ta'azzuzi bi kasratil atba'. Ni dia. Dia untuk ta'azzuz, mana jadi mulia diri. Jadi zari'atan ila ta'azzuzi, sebagai zari'ah, sebagai wasilah kepada ta'azzuz bi kasratil atba', dengan ramai pengikut, ramai anak murid, ramai follower, ramai pengikut. Ini yang kita kena berhati-hati zaman kita sekarang itu pelajar-pelajar kita doa semua, pelajar-pelajar kita memang kita pesan lah. Jangan awak pandai, jangan entah pandai kepada orang yang berjaya, ustaz-ustaz yang berjaya itu, aku nak jadi macam dia. Maksudnya dengan menisbah kepada keraian manusia, jadi sahu, jadi semua. Dia populariti, mana sahu ni, benda yang seronok, nikmat. Orang pakak kenal kita, patut orang pakak puji kita, pakak sanjung kita, pakak buat baik kepada kita. Seronok dah, tu. Jadi ada peserta, orang panggil program reality TV bab agama ni. Bila wartawan tanya, awak cerita nak, saya nak jadi ulama yang popular. Dia jawab, Allahu akbar. Nak jadi ulama yang apa yang bubuh popularnya? Nampak sangat ni. Kalau dalam hati hingga dah nak jadi nak jadi ulama. Apa tak boleh berhenti pada ulama? Nak jadi ulama nak jadi ulama yang popular. Apa maksud tu ni? Pakai sebut itulah. Sebab dia tu maknanya ngaji Quran dia hebatlah dia ada suara, dia belajar tajwid, dia belajar tarannum. Tu. Jadi semua orang panggil orang qari apa mana dia kena belajarlah ilmu fiqh, ilmu tasawuf ni semua orang tu dia belajar Quran gak tajwid daripada muda siapa ke tu dia belajar tajwid. Akidah tauhid tak saya belajar payah. Buka kitab Faridah ke, buka kitab akidah ke, payah. Tu ayat payah. Padahal budak-budak duk ngaji universiti ambil kos-kos pelik-pelik tu ni. Dia boleh faham tu. Kata-kata bijak budak ni cerdik ni. Tapi
Bila mari hak akidah budak sekolah jone, habis jone masuk pondok, pun boleh pehe ni. Ni demo ni masuk universiti duk ajak payuh ni. Itu alasan saja ni. Tu. Duk ajak kata payuh. Ni sebenarnya orang panggil kalau julu-julu molek berhati ni, dengan penuh minat tak ada payuh pun. Jadi itulah makna ni fitnah yang besarlah kepada kita zaman sekarang ni. Dan apa nama dia panggil kalau bahasa mana platform yang ada ni. Mekanisme ataupun alat-alat wadah-wadah yang ada zaman kita sekarang ni. Maksudnya maknanya ni lah makna sebagaimana kita tahu maklum berlaku lah YouTube-nya, FB-nya ni menyebabkan orang hok miskin daripada boleh jadi kaya serta merta ni. Sebab tu ni budak sekolah rendah cikgu tanya, "Cik awak cita-cita nak jadi gapo?" "Nak jadi YouTuber," dia kata ni. Sebab mana macam ni. Jadi begitu dia momok-momok ke ni. Tu. Jadi tak apalah kerana kalau kita kata orang hok belajar ilmu dunia tu begitu nak kepada popular kemasyhuran ni. Itu menasabah lah muka dia tu orang panggil dia ambil bahagian dunia dah. Pas kita mengaji agama. Populariti itu adalah musuh paling utama kepada ikhlas. Sebagaimana penegasan oleh Ibnu Athaillah dalam orang panggil hikam dia ni. Tu. Mana asyuhrah musuh yang paling utama, paling besar ni kepada ikhlas ialah asyuhrah. Sebab itulah makna dia kata udfun wujudaka fi ardil khumul. Mutahani dirimu dalam bumi yang senyap sunyi. Ni maknanya kalau boleh kita usahakan supaya kita tidak dikenali. Kalau boleh. Tapi bila kita terlibat dengan bidang dakwah, kita jadi muallim, kita jadi orang mana kita nak mengelak daripada popular tu payahlah. Para a'immatul muslimin, mana imam-imam, para alim ulama kita sebutlah besar-besar, lalu Imam Syafi'i ke Imam Nawawi ke ni. Mereka tu popular, glamour, masyhur. Tapi bukan maknanya mereka tu nak kepada popular ni. Masuk sekarang ni ialah masuk duk belajar tu. Masuk duk belajar nak jadi sah masuk ni. Tapi bila dah jadi kita ni jadi sahu orang dah kenali kita tu. Itu kita maknanya benda tu makna jadi sahu tu itu sebenarnya menyusahkan kita ni. Benda tu akan menyusahkan sebenarnya. Tapi kita jadi sahu bukan kerana kita nak jadi sahu, tu tidak salah kita. Walau macam mana pun dia akan menyusahkan kita. Sebab bila kita jadi popular, kita jadi masyhur, jadi sukar kita nak jadi ikhlas. Sepertilah orang kaya nak jadi zuhud tu jadi lebih payuh berbanding dengan orang miskin. Bukan mana orang kaya tu tak boleh nak jadi zuhud, boleh. Kerana zuhud itu pertambah hati dengan harta. Nah, kita bila ada motor tentulah kita teringat kepada motor kita. Bila kita naik masjid, koci dah kata koci ni. Kok orang tak ada kereta, dia tak mari dengan kereta, dia tak mari dengan motor, dia duduk semaya lene molek-molek. Mereka dia kasut dia selipar dia harga mahal. Teringat juga ni. Ni beli selipar harga RM2 pergi masjid. Pergi jalan kaki. Lene molek. Tak adalah nak teringatnya. Bila kita ada harta, kita akan teringat kepada benda tu. Dia dalil pertambah hati kita dengan benda tu kuat tak kuat dengan harta tu ialah masa kehilangannya. Bila benda tu hilang ataupun rugi kita tu sedih melampau-lampau dan berterusan. Tu menunjukkan kuatnya pautan hati kita tu dengan harta benda dunia tu. Tapi bagi seorang yang kehilangan harta benda yang banyak tapi dia boleh redha dengan secara mudah bermakna hati dia tidak duduk di harta tu. Bermakna dia orang yang zuhud. Tapi bila kita ada harta nak zuhud tu lebih payah. Maka zuhud dia tu lebih harga mahal lah. Tapi jaranglah orang berjaya jadi zuhud. Dengan orang panggil ada kekayaan untuk memudahkan kita zuhud ialah dengan tidak ada harta banyak sangat tu. Begitulah juga di sini maknanya nak ikhlas mana populariti menyebabkan kita jadi lebih susah nak ikhlas. Tapi dah kita nak jadi popular nak buat guano maka kita kena mujahadah kuatlah sikit Mana yang menyusahkan sebab bila kita sahu apa saja tindakan kita, pakaian kita nak pakai baju ke ataupun kereta ke motor ke dia akan mari perasaan kita maknanya penilaian orang tu nak pakai baju yang sama, nak orang perempuan pakai baju mana orang panggil cikgu sekolah kat ni mana orang panggil nak boleh buat mana foto baju baru sebab bagi dia rasa malu lah kalau tengok pakai baju yang sama. Asyik-asyik duk pakai baju tolor je
Dia satu keaiban gitu so, ni. Apa ke dia makna comel lagi, kukuh lagi. Tidaklah orang lain tukar apa ni. Orang lain tukar kereta baru dak ni. Dia saing-saing duk mengosek dia kata, orang tak pakai dah kereta ni. Sedangkan kereta tu sedap lagi. Kita buat kerja tu sedap lagi boleh ni. Tapi kerana desok ke saing-saing ni. Malu orang duk kata Allah mat boselah sekarang tu. Kita terpaksa orang panggil ikat perut pulak kerana nak bayar bulan tu ni. Padahal kita selesa dah. Selesa tu maksudnya lepas dah bayar bulan-bulan. Lepas tu ni gaji juga ni maksudnya selesa dah lah muka tak ada dah. Hak tolak rumah nak lepas belakang ni. Alih-alih boselah serabutlah dua nganying kereta ni. Pada kereta tu makna yalah 10 tahun tu memelah. Kalau nasib baik mana comel lagi ni. Pahak duk beli kereta second hand tu 10 tahun belah-belah tahun. Kereta baru dah tu dia kata kereta baru ni. Jadi maknanya sedap lagi lah boleh lah ni. Tapi saat ni lah bose kok gaya tu. Itulah makna kita ni tidak merdeka. Kita tidak merdeka ni, kita duk jadi hamba orang. Kita buat tu kerana orang, malu kat orang. Kerana orang kata, kerana nak sai. Kata dia tak boleh nak masuk nak sai kita ni. Jadi terpaksa lah kita ni. Maknanya ni, kadang-kadang siapa bukan kita sakat kita bertengah. Kita paksa kepada ahli keluarga kita bertengah. Ni, tu nyanyuk lah. Tengah orang panggil sobar lah ni makin sekarang kita nak bergaya ni asal orang panggil biar apa-apa asal bergaya ni tu jadi ni itulah maknanya kemasyhuran tu satu benda fitnah sebenarnya ni jadi nak kepada kasratil atba tu tadi ulama duk sebut lama dah ni mana nak kepada tok guru nak menyahu dengan anak murid lebih ramai. Pondok itulah fitnah dia tu cabaran dia ni. Yang ni anak murid kita mengajar di masjid dia meroyak nak pulak ni. Dia ustaz masjid ni dua orang je, dua malam hok malam ustaz so dekat malam. Dia kata lagu tu dia. Kita pun gemah lu bedolah tak ada pasal-pasal. Sebenarnya ni kita puji orang tu, kita merosakkan orang dia Nabi kata mung kerak batal lahir saya mung. Kita pacung batal lahir dia sebenarnya puji ni. Orang yang kuat seperti Al-Sadina Abu Bakar sana tak apalah puji. Puji dia tak ada gap tak jejah tak terakak ni. Ning kita ni salah kau puji sikit terakik selalu. Tak berpijak di bumi nyata selalu. Padahal orang tipu je, orang tahu belakang suara kita tak sedap. Tapi pakat puji ni, kita pun berasa ni nyanyi tu orang lagi tu. Itu makna orang lemah, orang kuat dia tidak, dia tahu hakikat sesuatu. Dia tahu dia mau nak saja ni nak main angin dia ni. Jadi nak kepada ramai pengikut ni tu. Ilmu saat itu sebagai alat zari'ah untuk ramai pengikut. Wa yadkhulu bi ilmihi kull madkhalin dan masuklah dengan ilmu dia tu kull madkhalin pada kulla maknanya yadkhulu fi lazim ni di dalam tiap-tiap madkhal tempat masuk rajaan yang dia tu maknanya marah an yuqadda minad dunya wa tarahu bahawa ditunaikan daripada dunia akhir hajat rajul atalis ni maksudnya ilmu ni ialah sebagai alat untuk menunaikan hajat dunia dia. Harap dia dalam hatinya ialah ilmu dia tu boleh jadi berguna untuk menunaikan hajat dunia dia. Wa ma'adzalika serta demikian itu. Demikian itu kata raja'an yuqda minad dunya wa tarahu tu, watar maksudnya hajat. Yudmiru dia sembunyikan fi nafsih di dalam dirinya annahu bahawasanya dia tu rajul sani indallah di sisi Allah Taala bimakanatin yakni bimakanatin azimatin dengan kedudukan yang besar. Maknanya dia sembunyi dalam hati dia bahasa dia ni di sisi Allah Taala tu ada kedudukan orang hebatlah VIP Allah Taala. Limadha? Kerana apa? Litisamihi bisimatil ulama. Kerana ittisamnya hanya rajul sana. Ittisam makna bertandanya. Bertandanya simah isim tu maksudnya tanda lah ismu min wasamin mana-mana bermakna alamah dengan makna alamah. Nama kita tu ialah tanda kita lah. Kerana bertandanya rajul salis ini bisimatil ulama dengan tanda-tanda ulama. Mana? Pakaian ulama, pakai skubah, pakai jubah ni. Dan orang panggil tanda-tanda ulama ni. Watarasumihi atau berada ittisamih watarasumihi birusumihim
Dan bahasa Melayu pun panggil rasmi, berasam. Berasam ia rajul. San itu birusumihim, dengan rasam-rasam ulamu. Itu rasmi itu ambil daripada rasam bahasa Arab dah. Rasam maksudnya dengan kebiasaan mereka tu ulama fi zayyi, pada pakaian. Zayyi bagi wal mantiki, pada percakapan. Kecek pun wak gaya tiru-tiru ulama ni. Ma'ataka lubihi, serta lobonya ala dunia, lobonya rajul sat ni ala dunia, pada hari tu lobo di atas dunia. Tapi kecek tu seolah orang warna, orang zuhud. Zahiran wa batinan, pada zahirnya dan juga batin. Kalau begitu fahadha rajul, ar-rajul salis ini minal halikin, daripada orang binasa. Hok yang kedua saat ini minal mukhatarin. Makna hok yang kedua tu dia letakkan kedudukan dia pada tempat yang bahaya. Kalau Tuhan kasih belah kepada dia, Tuhan beri hidayah kepada dia, taufik kepada dia, dia bertaubat. Dan dia tadaruk segala benda-benda hak dia ni, tak buat dulu ni daripada kebaikan dan kewajipan. Tu. Tapi kalau ajaluhu dia belum sempat min qabli taubah, sebelum pada bertaubat jawab dia dia pun orang panggil masuk dalam orang halik jugalah. Tapi hak ni kalau beginilah niatnya, dia pakai halik selalu dah. Kalau halik tak apa boleh minum ni halik ni. Tu. Sebab itulah hadis yang masyhur tu juga. Kayak makna kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jangan jadi orang kelima. Maknanya mana ni tok guru kalau duduk pondok sekali duduk baca sokmo ni hadis ni. Mana mungkin nak jadi orang alim. Tak jadi orang alim, kita belajar sungguh setara mana dengan tok guru yang terbaik atau mengaji lama 20 tahun tak semesti jadi alim. Kerana yu'ti hikmatan man yasha. Allah Taala beri ilmu kepada orang dia kan nak beri. Jadi kita belajarlah dengan tok guru yang tetapi tu tak sibuk ilmu kepada kita tak dapat bukan boleh kehendak kita. Jadi jadi orang alim. Tak boleh jadi orang alim tak apa. Au muta'alliman, mu jadi orang muta'allim. Jadi orang belajar sebab mu boleh belajar kalau tak boleh nak belajar juga au mustami'an, orang belajar dengan mustami' orang yang pisah gi nak berdengar. Kalau sami' ni belai-belai nak semaya esok, orang mengajar belai. Tunggu nak semaya tak lama 10 minit lagi. 10 minit lagi nak masuk esok kan. Tunggu dengar. Khabar-khabar pukul 9.30 ustaz kan. Menyupa dia kan. Menyesal aku tunggu ni. Aku ingat kau masuk esok tu beradu selalu ni. Tak jadi ni ustaz ni heret ni. Dia tak kenal ustaz, tak kenal lagi ni. Ya ustaz ni ngajar lama sikit ni. Tak apalah orang-orang redha gitu ni. Jadi apa nama au mustami'an, tu beza mustami'an dengan sami'. Jadi mustami'an ni pakai tadah telinga dah. Kita tak ada ni, tak ada tanda bersungguh sebagai bertumah supaya belajar. Kalau tak boleh jadi mustami'an au muhibban, kasih suka kepada majlis ilmu walaupun dia tak dengar tapi dia pergi sekurang-kurangnya sokongan moral ataupun bui-dui Allah mana ambil lah ceramah Isra' Mi'raj kita pakai gini bui-dui lah 100 tu. Ni cebeh orang ajak tu. Sudahlah makna dia tu tak suka tu. Jadi anti. Jadi wala takun khamisan, jangan menjadi orang kelima. Mana alim pun tidak, muta'alim pun tidak, mustami'an tidak, muhibban pun tidak maka fatahlik, maka binasa Jadi orang duk punah-punah itulah sebab dia bukan orang. Lepas tu orang duk belajar sekolah mana duk mengaji agama pun ada punah juga. Tu maknanya hak sedikit nadir. Benda nadir tak boleh buat kaedah. Tu. Ala dunia zahiran wa ban fahadha minal halikin. Tu dia. Idzir raja'u, kerana raja' harap dia. Mana? Raja'a ayyuqadha minad dunya wa tarahu sanih. Munqati'un an taubatihi. Harap dia bahasa ilmu dia tu ada menjadi alat zari'ah kepada segala tuntutan dunia dia. Itu memutuskan dia daripada taubatnya. Sebab taubat-taubat ni dia kena ada menyesal, rasa bersalah. Rasa takut tu ambil nyawa kita tak ada bertahan tu. Sekarang maknanya ilmu dia ni sebagai zari'ah tu. Jadi mana mungkin dia tu bertaubat. Wal ilmu la yunalu duna nasabi wa tuli suhbatin wa dhulli talabi. Kata ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. Piye ke